Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin, Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Tuan Nazir, jawatan kuasa masjid, para imam, para bilal muazzin, tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat sekalian, pertama sekali syukur, terima kasih banyak-banyak kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah masih lagi panjangkan umur kita sehingga ke saat dan ke ketika ini kita masih lagi diberi peluang untuk menumpang di atas muka buminya ini, dan alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala beri kekuatan, kelapangan, kita dapat datang solat di sini, dan sementara kita tunggu masuk waktu Isyak, kita duduk sebentar sambil kita niat iktikaf, kita berkongsi beberapa maklumat yang mudah-mudahan maklumat ini memberi manfaat dan kebaikan kepada kita insya-Allah. Hadirin hadirat sekalian, selepas saya mendapat perkenan daripada Tuan Nazir, saya minta kebenaran beliau untuk pada malam ni bersesuaian dengan tajuk cabaran bagi kita umat Islam di akhir zaman ini, dan seperti mana yang disebut oleh yang berbahagia pengurusi majlis sebentar tadi, berkenaan dengan cabaran kita hidup di negara yang bertuah ini, saya akan bagikan perkongsian saya pada malam ni. Yang pertama pada berkenaan dengan perjuangan yang ditinggalkan oleh Nabi SAW, dan fasa yang kedua saya ambil peluang latar belakang saya sedikit dari segi undang-undang ni untuk menjelaskan tentang ICED ataupun International Convention on the Elimination of All Form of Racial Discrimination, ataupun ICED yang menjadi sembang banyak pihak, dan kita kena faham dengan baik perkara itu. Bagaimana kita nak atasinya dengan elok kalau kata timbul lagi pada masa-masa akan datang, sekurang-kurangnya kita faham sesuatu isu yang timbul itu. Hadirin hadirat sekalian, firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hajj ayat 7. Surah Al-Hajj ayat 7. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allah sebut, "Wa ma atakumur rasul fakhuzuh wa ma nahakum anhu fantahu." Allah kata dalam surah Al-Hajj ayat 7 ni, apa yang dibawa oleh Nabi SAW hang ambil. Wa ma nahakum anhu fantahu, apa yang Nabi kata no, apa yang Nabi kata jangan, tinggal. Kunci dia di situ. Al-Hajj ayat 7, Allah meletakkan makam yang tinggi kedudukan Nabi SAW ni. Apa yang Nabi bawa, apa yang Nabi bagi tahu, hang ambil. Nabi suruh buat. Apa yang Nabi kata no, tinggal, kita kena jauh. Anhu fantahu, tinggalkan. Itu kunci dia. Kita sambut yang tuan-tuan sebut Maulidur Rasul SAW ni, menyambut kelahiran baginda Nabi SAW ni. Saban tahun duk sambut ni, saban tahun. Bukan saja saban tahun, cuti umum lagi. Cuti umum. Satu Malaysia cuti. Walaupun dia tak beriman dengan Nabi tu pun dia cuti juga. Cuti satu Malaysia pakai cuti habis semua. Tapi kita cuti saban tahun itu daripada, saya rasa daripada Tuan Azim muda lagi kot cuti umum ni, Maulidur Rasul ni. Kalau cuti yang baru antaranya cuti Allah SWT, kalau wilayah cuti Nuzul Quran. Nuzul Quran dulu Selangor je cuti, KL tak cuti. Dalam 3-4 tahun kebelakangan ni je baru cuti. Tapi Maulidur Rasul ni seingat saya daripada saya kecil lagi lah. Tak tahu lah kalau tuan-tuan lagi lama lagi, iyalah kot. Maknanya saban tahun kita dah sambut. Dan tuan-tuan duk dengar cerita ni, benda kelahiran Nabi dan sejarah Nabi ni,
Nak cerita setengah jam 40 minit ni memang tak cukup, tapi kita nak dapatkan satu semangat supaya momentum untuk kita mengenal, kita belajar, kita mengetahui dan beramal dengan apa yang dibawa dan ditinggalkan oleh Nabi SAW itu kita ambil. Allah kata apa yang Nabi bawa hang terima, apa yang Nabi suruh ambil, buat, apa yang Nabi kata larang no, tinggalkan. Nabi SAW datang kepada kita, bawa kepada kita Islam. Tu Nabi datang, bukan Nabi bawa Arab. Bangsa Nabi itu Arab. Kalau Nabi bawa Arab, kita tak boleh nak terima lah sebab kita Melayu. Cina, India, apa tak boleh terima lah sebab Nabi bawa Arab. Bangsa ni selagi dia beranak, bangsa tu sampai ke meninggal lah, bangsa tu tak boleh tukar lah. Menunjukkan kehebatan Allah, ada pelbagai bangsa, pelbagai keturunan ini. Tapi Nabi datang kepada kita bawa Islam. Ingat, Allah suruh terima, Allah suruh ambil apa yang Nabi bawa, tinggal apa yang Nabi larang, dan Nabi bawa kepada kita Islam. Nabi bawa kepada kita Islam. Hadirin hadirat sekalian, Allah sebut dalam surah Ali Imran ayat 85. Ali Imran ayat 85. Allah sebut a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa man yabtaghi ghairal islam dina falan yuqbala minhu fa huwa fil akhirati minal khasirin. Allah kata siapa-siapa. Allah sebut dalam surah Ali Imran ayat 85, siapa-siapa wa man yabtaghi ghairal islam dina, siapa-siapa yang pilih, siapa-siapa yang ambil, yang pilih selain daripada Islam, dina, apa din? Way of life, cara hidup. Dia ambil lain daripada Islam sebagai cara hidup dia, dia pilih lain daripada Islam sebagai cara hidup dia. Allah kata dalam Ali Imran ayat 85, falan yuqbala minhu, Allah tak terima apa-apa dari dia. Segenap perkara, keluarga, negeri, negara, apa jua yang kita buat, kita tak ambil cara Islam, tak ambil acuan Islam. Yang Allah sebut Ali Imran ni, siapa-siapa yang pilih selain daripada Islam, atas nama lain selain daripada Islam sebagai cara hidup dia, Allah kata falan yuqbala minhu. Kalau belajar Arab, lan, lam nun itu lan maknanya tidak. Lam pun tidak, la pun tidak. Tapi lan ini maknanya li abada, selama-lamanya tak. Tu beza dia. La tidak, tapi tidak mungkin esok iya pula. Ada tidak sementara, tapi lan ini tidak selama-lamanya, tak selama-lamanya dah. Allah kata siapa yang pilih selain daripada Islam sebagai jalan hidup dia, cara hidup dia, Allah kata aku tak terima apa-apa dari dia. Falan yuqbala minhu, aku tak terima apa-apa dari dia. Apa yang dia buat aku tak terima. Allah kata, bukan saya kata. Pilih lain daripada Islam, gunalah nama apa pun walaupun nampak cantik tapi bukan atas nama Islam, Allah kata aku tak terima. Fa huwa fil akhirati minal khasirin. Allah kata akhirat kelak orang hak pilih lain daripada Islam sebagai cara hidup dia ni, dia rugi. Dia orang yang rugi. Nabi bawa kepada kita Islam. Allah sebut Ali Imran, siapa pilih lain daripada Islam, dia rugi. Dia rugi, aku tak terima apa-apa dari dia. Pasak elok dalam kepala kita. Bukan sekadar sambut Maulidur Rasul, tapi kita nak ambil roh, spirit perjuangan yang Nabi tinggalkan. Yang Nabi bawa itu Islam. Dan Nabi bawa kita Islam, dan Allah kata Ali Imran 85, siapa pilih lain daripada Islam aku tak terima. Takkan kita tak nak percaya Quran? Dan akhirat kelak dia rugi. Satu, ingat Nabi bawa kita Islam, pilih lain daripada Islam, kita rugi. Hadirin hadirat sekalian, Islam yang Nabi bawa ni, jalan dia bukan dibentang kapek pemadani merah. Susur galur perjuangan perjalanan para nabi dan para rasul bukan dibentang perjalanan yang sangat mudah, tetapi penuh dengan onak dan duri. Sebab itu kita baca sejarah, ada nabi dibakar, ada nabi dibunuh, ada nabi dicampak, ada nabi digergaji. Hatta kan Nabi Muhammad SAW, kemuncak bagaimana perjuangan Nabi SAW, Nabi bawa Islam yang rancang bunuh. Boleh tengok dalam kitab Bidayah wa Nihayah, Rahiqul Maktum, Sirah Ibn Hisham, menyatakan bahawa kemuncak kepada dakwah Nabi ini sampai bangsa dia sendiri, Arab Quraisy. Kalau kita Melayu lah, bangsa Nabi ni Arab Quraisy, mesyuarat di parlimen mereka. Kalau parlimen kita hari ni, parlimen itulah, kalau mereka namanya Darun Nadwah, tempat keputusan kerajaan itu dibuat, namanya Darun Nadwah. Mereka mesyuarat, mereka bincang
nak buat apa dengan batang tubuh Muhammad ni? Pengaruh makin kuat, makin ramai pengikut, menjadi cabaran kepada kerajaan Abu Jahal ketika itu, yang bertentangan dengan dakwah yang Nabi bawa, Islam yang Nabi bawa tu. Sehingga timbul cadangan daripada kaum mereka juga. Apa nak buat? Bunuh. Tu kesimpulannya. Kalau penjara, pengikut marah. Kalau buang daerah, nanti dia dakwah kat sana pula, ramai orang ikut dia. Kesimpulan apa? Kita hilangkan dia daripada muka bumi. Poin dia, bunuh. Sehingga kan mereka tawar, mereka offer, tawar, diberi tawaran, siapa boleh tangkap batang tubuh Nabi ni masa nak hijrah ni lah. Siapa boleh tangkap batang tubuh Muhammad ni, mereka kata, wak mai kat mereka, mereka nak bunuh batang tubuh ni, diberi ganjaran 100 ekor unta. 100 ekor unta, tuan-tuan. Kalau hari ni punya kiraan harga unta 7-8 ribu tu standardnya, harga tu murahnya tu. Standard lah, standard. Kalau 100 ekor 7 ke 800 ribu lah. Itu harga sekarang. Kalau lah pun dah harga itu, bayangkan kalau ketika itu. Tawaran itu. Siapa boleh tangkap ni, ini tawaran dia. Kita tak pernah siapa tawar kita dapat habuan ni, tak ada siapa nak kat kita ni. Tapi itu yang dilalui oleh Nabi SAW. Kalau siapa boleh tangkapnya, nak dibunuh. Siapa yang nak bunuh? Bangsa dia sendiri, bukan orang luar pun. Hadirin hadirat sekalian, Nabi SAW kata dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, hadis sahih riwayat Imam Muslim. Kata Nabi SAW, bada'al islamu ghariban wa sa'udu kama bada'a fatuba lil ghuraba, atau kama qala Nabi SAW. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Nabi bawa pada kita Islam. Jalan Islam ni payah. Dan Nabi kata juga, payah ni aku bagi tahu. Nabi kata, bada'al islamu ghariban. Aku bawa pada kamu ni Islam. Islam agama kita ni, Nabi kata dia bermula dengan gharib, dagang. Rasa janggal orang nak terima Islam ni. Ini mula-mula dulu tu. Orang nak terima dakwah Nabi yang duk biasa sembah berhala, duk biasa sembah apa yang datuk nenek moyang mereka sembah, tiba-tiba mai Muhammad bawa Islam, sembah Allah yang tak nampak. Nak beriman dengan Allah yang tak nampak. Yang nu tak boleh, yang ni tak boleh, banyak masalah. Dia kata memecah belahkan masyarakat. Pelbagai title dan gelaran dibagi kepada batang tubuh Nabi SAW ni, kerana Nabi bawa satu benda yang bertentangan dengan apa yang mereka buat selama ini. Sehingga kalah Nabi kata, Islam ni bermula dengan dagang. Tak ramai yang nak Islam ni. Tak ramai yang boleh terima Islam. Ya, sejarah membuktikan. Tuan-tuan, antaranya kitab Bidayah wa Nihayah, Rahikul Maktum sebut. Bila Nabi dapat wahyu pertama, Al-Quran, umur Nabi SAW 40. Matang, umur matang nak jadi pemimpin ni. Ni umur kalau 20 lebih jadi pemimpin ni, statement melalut dia tu. Tu nak Allah angkat Nabi jadi umur 40 ni, ada hikmah yang banyak tu. Matang dia tu untuk buat decision, buat keputusan, cakap tak melalui. Ada hikmah dia. Tu dari bab sejarah, boleh baca kitab Rahikul Maktum ni. Bidayah wa Nihayah. Hadirin hadirat sekalian, bila Nabi SAW kata, kita baca sejarah, Nabi bawa Islam, Nabi sebarkan Islam, wahyu pertama turun ketika umur Nabi SAW, majoriti ulama kata umur 40. Nabi sebar Islam, Khadijah masuk Islam, Abu Bakar masuk Islam, Bilal bin Rabah masuk Islam, berjalan Islam. Tetapi permulaan Islam itu secara sir, rahsia, tak ramai. Nabi buat senyap je, sebarkan tu secara senyap-senyap. Dan rumah yang menjadi markas, rumah yang menjadi bilik gerakan adalah rumah Arqam bin Abi Al-Alqam, rumah sahabat Nabi ini. Senyap-senyap, rumah tu kata sejarah dia duduk tengah. Keliling itu rumah sahabat, rumah adik-beradik dia yang lain. So kalau orang kafir main nak attack, saudara mara ni boleh bagi tahu ni, dia sebab rumah dia agak strategik. Itu asalnya. Tetapi kalau tuan-tuan perasan, kalau yang baca sejarah, nama Arqam bin Abi Al-Arqam, bukan Arqam Abu Ya hak ni lah, jangan bukan ni nama sahabat ni. Nama sahabat ni Arqam. Arqam ni kalau bahasa Arab Raqmun ni nombor, Arqam maknanya nombor-nombor, tu jamak. Tak apalah, itu dari segi nama ni, alif ra qaf alif mim, Arqam bin Abi Al-Arqam. Nama sahabat ni. Tuan-tuan, kalau kita baca sejarah perang Uhud, perang Badar, hijrah, nama Arqam ni dah tak timbul lah. Dah tak muncul. Sekali tu je nama dia timbul. Hilang mana dah. Nampak? Kita baca sejarah ni, sekali ni je, lepas tu tak jumpa. Tapi pengorbanan dia besar.
Dia wakafkan rumahnya untuk Nabi dan para sahabat yang beberapa orang ketika itu berhimpun, berbincang beragama, beribadat. Rumah dia jadi markas. Tapi nama Arqam ni muncul sekali tu je. Kata ulama sirah pada dia, sumbangan kita kepada Islam ni masing-masing ada sumbangan dia. Arqam ni dia tak ada dalam perang Badar, nama dia tak ada. Dan hijrah nama dia tak ada. Tapi dia ada sumbangan kepada agama. Tuan-tuan, kita ni Allah bagi lebih masing-masing. Ada hak kaya, duit banyak. Ada hak masa banyak, boleh spend masa untuk buat satu kebaikan. Ada yang idea dia kreatif, ada yang pelbagai. Maka kepelbagaian yang ada pada kita ni, maka itulah kita sumbangkan untuk agama. Bukan dengan kelebihan kita untuk ranapkan agama. Hadirin dan sekalian, Arqam ni nama dia muncul sekali tu je, tapi dia ada peranan yang besar dalam agama. Hadirin dan sekalian, bila Nabi sebarkan Islam ni, duk sebar ni, Abu Bakar, Khadijah masuk Islam, isterinya. Antara yang masuk Islam adalah Sayyidina Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu, sahabat Nabi. Sayyidina Umar ni mertua Nabi, dia juga sahabat Nabi macam Sayyidina Abu Bakar. Dia juga sahabat, dia juga mertua. Sayyidina Abu Bakar anaknya nama Aisyah. Sayyidina Umar anaknya nama Hafsah. Ketiga-tiga batang tubuh yang mulia Rasulullah SAW, Abu Bakar, Umar, tiga-tiga mereka ni meninggal umur yang sama, 63. Sama-sama umur, bukan meninggal tu boleh planik. Okey, 63 kita meninggal lah. Tak, bukan meninggal ni bukan jatuh. Dan ketiga-tiga mereka ni dikebumikan di tempat yang sama. Allah memuliakan tiga manusia ni yang rapat dengan Nabi SAW, dua orang itu. Sayyidina Umar masuk Islam, kalau tengok dalam sejarah, orang yang ke-40. Orang yang ke-40. Ni contoh lah, ni contoh, jangan kata saya kata, ni contoh je. Kalau Islam ni ada kad ahli, member card itu 001 tu Nabi SAW lah. Sayyidina Umar 0040 tu contoh lah, lagi dia kata pandai pula, contoh. Sayyidina Umar masuk Islam kalau ikut senarai orang yang ke-40, dan dia masuk Islam tahun ke-6 kenabian. Baca macam sekali je. Sayyidina Umar orang ke-40 masuk Islam, tahun ke-6 kenabian. Maknanya Nabi duk kempen, Nabi duk dakwah, Nabi duk seru orang kepada Islam. 6 tahun Nabi duk kempen, 6 tahun Nabi duk ajar orang pada Islam. Berapa orang masuk Islam? Berapa orang? 40. Sayyidina Umar masuk orang yang ke-40 dan tahun ke-6 kenabian. Kalau baca memang sekali lalu macam tak ada apa, tapi kalau kita hayati 6 tahun duk sebar Islam, 6 tahun duk ajak ni, 40 orang je terima. Kalau main dengan nombor, berkira dengan nombor, orang yang nak give up, orang yang nak fed up dengan Islam, Nabi SAW. 6 tahun ni, sepenggal per 5 tahun je Tuan Nazir kan? Bukan sepenggal jadi Nazir 3 tahun 3 tahun. Penggal ni nak 5 tahunnya. Kalau boleh 40 orang ni balik malu, hilang wang taruhan. Tak, tu contoh nak relate dengan hari ni. Kalau main dengan nombor tu kita pun penat. Tapi ini yang ditunjukkan oleh Nabi SAW. 6 tahun Nabi duk ajak ni. 6 tahun ni lama lah juga. Nak compare dengan kira kita hari ni. Baru 6 bulan 7 bulan ni pun kita dah serabut macam-macam ni. Bayangkan nak habis penggal tu. Hadirin dan sekalian, hak ni 6 tahun ni Allah 40 orang terima. Nak ajar pada kita apa? Nak ajar pada kita apa? Kata Rahikul Maktum, nak ajar pada kita apa? Inilah jalan yang Nabi kata, Islam bermula dengan dagang. Islam bermula dengan asing. Tak ramai nak ni Islam, tak ramai nak. Tak ramai nak. Kalau ramai nak, tahun pertama Nabi dakwah tu, beribu orang ikut. Boleh tak Allah nak buat? Boleh. Hati manusia milik Allah. Tapi Allah tak buat. Allah nak bagi tahu apa moral of the story dia, orang yang nak pada Islam. Kalau betul-betul hang nak Islam, kalau hang ikhlas semua dengan Islam, kalau hang betul-betul kata nak ikut Nabi, hang sambut Nabi lahir, ini satu bab lah. Tapi yang kamu nak ambil intisari perjuangan itu, jalan dia bukan mudah. Kalau mudah, Nabi menang awal-awal lagi dah. Tahun pertama tu beribu orang ikut dah. Tak perlu nak hijrah ke Madinah dah. Di Mekah tu pakai jadi Islam habis dah. Tapi tidak. Laluannya penuh onak dan duri. Hadirin hadirat sekalian, tahun ke-6 Sayyidina Umar masuk dan orang yang ke-40. Dan
jalan itulah jalan yang suka, yang perlu dilalui juga orang yang nak ikut dakwah Nabi SAW ni. Orang yang nak pada Islam, betul-betul cinta pada Islam, dan dia betul nak Islam tu tertegak macam mana hak Nabi tinggal, maka ini jalan dia. Kalau dia nak cepat dapat kedudukan, dia nak cepat macam mana yang diimpikan, maka jalan dia begitulah keadaannya. Nabi ditinggalkan sepanjang sejarah, pernah dipulaukan, nak dibunuh itu kemuncak. Hadirin hadirat sekalian, hari ini kalau orang nak berislam, istiqamah dengan Islam, jalannya banyak, jalannya penuh onak dan duri. Hari ini mungkin kawan, kerana lambat sikit orang akan tinggalkan, mungkin orang akan bermusuh, orang akan perli, orang akan ejek kerana tak bolehnya kalau atas nama Islam ni. Hadirin hadirat sekalian, Nabi kata wa sa'udu kama bada'a. Islam hak aku bawa ni bermula dengan dagang asing, dan dia akan jadi kembali asing balik. Nabi kata dah, hadis sahih riwayat Imam Muslim, aku bawa hang duk sambut kelahiran aku ni, aku bawa Islam nah. Yang hang duk sambut kelahiran aku ni, aku bawa Islam. Aku bukan suruh potong kek ke, tak. Hang sambut apa aku bawa je, Islam. Dan aku bagi tahu Islam ni bermula dengan orang tak nak, janggal, pelik, jauh dengan orang. Buktinya tadi contoh, dan Islam tu akan jadi macam tu balik nanti sebelum nak kiamat. Orang tak mau terima, orang takut, orang rasa janggal dengan Islam tu. Dan hari ni kita rasa dah merdeka 60 tahun lebih, Al-Quran sekadar dirak sahaja. Minta maaf, itu realiti. Hadirin hadirat sekalian, kalau orang cadang ini cara Islam, solution cara Islam sebagai contoh, saya tanya tuan-tuan ni orang cerdik, tuan-tuan ni orang pandai, tuan-tuan orang bermaklumat, saya yakin ada yang hidup mungkin 60 tahun, ada yang mungkin hidup 70 tahun, ada yang mungkin hidup 50 tahun, 40 tahun depan saya ni. Secara ikhlas, jujur, dengan pengetahuan yang ada, jenayah yang berlaku dalam negara kita sebagai contoh, makin banyak ke makin sikit? Banyak. Tahu mana tuan-tuan makin banyak? Apa sandaran dia? Orang cakap dia nak bukti je zaman lah. Macam saya kerja mahkamah, orang cakap tak nak kosong, nak bukti. Contohlah sebab tu saya sebut Quran surah apa, hadis surah apa, sebab orang tak boleh nak tikai dah. Sebab apa? Kita clear siap-siap dah. So kalau tuan-tuan kata jenayah tu makin banyak, apa evidence-nya, apa proof-nya, apa bukti dia? Apa tuan-tuan? Statistik. Mana statistik saya nak tengok? Tak apa, gurau je lah. Baru ni kan bajet untuk penjara naik berapa juta? Berjuta-juta naik. Mak faham tak? Bajet untuk penjara naik berganda-ganda, berjuta naik dia punya kos bajet dia tu. Maknanya penjara makin banyak ke makin sikit dalam tu? Dan bajet makin tambah, maknanya orang makin kurang ke makin sikit? Orang dalam tu lah. Itu contoh sifir mudah. Okey, saya tak nak hurai panjang tu. Pelbagai cara dah cuba. Bunuhnya, dadahnya, pelbagai. Kita boleh jumpa, Allah buang bayi tu tak payah kata lah. Tuan-tuan perempuan sebagai contoh lah nah. Kalaulah sebelum ini, bulan lepas banyak saya roadshow pasal tangkap khaluat itu, yang kata jangan tangkap khaluat apa bagai tu. Sebelum tu saya roadshow pasal LGBT. Bulan ni banyak pasal ISET. Tak habis-habis isu. Tuan-tuan perempuan, sebagai contoh ni laporan parlimen ya. Laporan parlimen pada 10 bulan 11 2016. 10 bulan 11 2016, maknanya 2 tahun lepas. Menteri jawab di parlimen, menteri ketika itu nah, bila ditanya tentang anak tidak sah taraf, anak yang dilahirkan yang tidak berbapa, daftar kelahiran tapi tak ada bapa. Menteri sebut dalam parlimen jawapannya anak tak sah taraf. Dan ini dilaporkan dalam surat khabar kerana ini jawapan menteri di parlimen untuk tempoh 10 tahun. 2005-2015, tempoh 10 tahun, anak tak sah taraf yang didaftarkan kelahirannya berjumlah 532,158 orang. 532,158 orang anak tidak sah taraf yang didaftarkan kelahirannya dalam masa 10 tahun. 2005-2015. Bukan saya, menteri jawab di parlimen. Saya bagi tahu je ni. Dan jawapan yang sama, kes remaja, kes buang bayi, buang kat tong sampah, letak depan masjid, letak depan surau, maknanya tak gamak nak jaga kot. Kalau anak tu dapat dengan cara yang elok, takkan dia nak buang. Something wrong somewhere lah sebab sanggup buang tu. Dalam tempoh 10 tahun 2005-2015, kes buang bayi, maknanya buang nyawa tu begitu saja, 526 kes. Kalau 526 kes bahagi 10 tahun, 1 tahun jatuh berapa? Bahagi 12 bulan, tak lari 4 ke 5,
4 ke 5 satu nyawa akan dibuang begitu saja. Tahu sebulan ikut fakta yang dijawab oleh menteri di parlimen. Remaja hamil belum kahwin, remaja perempuan tak kahwin tapi hamil. Remaja perempuan hamil tapi tak kahwin, faham tak? Depa tak nikah tapi hamil. Umur 10 hingga 19. Spesifiknya umur 10 dia jam 4. 19 lepas SPM. Untuk tempoh 3 tahun. 2012 sehingga 2015, 3 tahun lebih ni, remaja hamil yang belum kahwin umur 10 hingga 19 dalam tempoh 3 tahun lebih itu jumlahnya 16,270 kes remaja hamil belum kahwin. Ini menteri jawab di parlimen. So bukan kita ambil kedai kopi punya sembang kosong. Tuan-tuan perempuan ni sebagai contoh. Sebab tuan-tuan kata statistik tadi, kita cakap kena bukti. Maka dalam hal ini ni, kes bunuhnya, kes pelbagai. Maka hadirin anda sekalian, orang kata kena ada satu solution, kena ada penyelesaian, kena sebut cara tu, sebut cara ni, cara pelbagai cara dah cuba 60 tahun merdeka sebagai contoh. Maka ada yang cadang kata why not, kenapa tidak kita kembali kepada Islam, cara Islam tak guna lagi, duk guna cara lain. Apa cara? Why not, kenapa tidak kita guna kaedah penyelesaian cara Islam, balik kepada cara Islam semua aspek kehidupannya. Sebab Nabi bawa kepada kita Islam. Kalau kita sambut kelahirannya, cuti umum sekalipun, tapi lepas sambut, kalau tak sahut apa yang Nabi bawa, sia-sialah sambut tu. Sekadar cuti, main masjid, dengar, balik, makan free, tu je lah. Takkan itu saja level kita. Takkan itu saja sabanto kita sambut oleh Rasul. Itu saja kita ni. Maka yang kita nak itu spirit yang Nabi bawa itu Islam, dan kita nak terima pakai macam nak Al-Quran surah Al-Hasyr tadi, Allah kata apa yang Nabi bawa, terima. Apa yang Nabi tinggal, Nabi kata no, tinggalkan. Hadirin tuan sekalian, maka dalam hal ini ni, bila sebut begini ni, Nabi kata tak pelik tadi, Islam bermula dengan dagang dan ianya akan kembali dagang. Maka bila orang ajak kepada kembali kepada Islam, akan ada kata tak sesuai, akan kata nanti mundur, pelbagai ayat Islamofobia dibawa, diterapkan. Jadi satu rigid kalau sebut atas nama Islam ni. Hadirin hadirat sekalian. Dan Nabi SAW kata fatuba lil ghuraba, akhir hadis tu. Untung, bertuah siapa yang bersama dengan kumpulan yang dagang dan yang kecil itu. Biarlah orang nampak janggal, biarlah orang nampak pelik, tapi dia faham inilah cara yang Nabi tinggal, itu Islam, berpandu Quran dan hadis. Maka dalam hal ini ni, dia pegang istiqamah, dia pegang kukuh itu. Maka itulah yang Nabi tinggal kepada kita. Hadis yang sangat masyhur yang diriwayatkan oleh diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Kata Nabi SAW, taraktu fikum amrain lam tadillu ma in tamassaktum bihima, kitab Allah wa sunnati, atau kama qala Nabi SAW. Kita sangat selalu dengar hadis ni, kita semua tahu dah, tapi sejauh mana kita implementkan dalam diri kita. Nabi SAW kata, aku tinggal pada kamu 2 benda. Aku tinggal 2 benda aja. Yang kita sambut kelahirannya ni, dan kelahiran yang kita sambut ni, mana ada orang meninggal kita sambut lahir? Adakah? Adakah anak-anak ni sambut kelahiran arwah ayah? Kumpul ramai-ramai. Siapa ni potong kek? Siapa potong kelahiran ayah dulu? Ayah kan dah meninggal. Tak apa, memang hobi kami sambut kelahiran orang yang dah meninggal. Adakah yang daripada Nabi kita sambut kelahiran dia? Habis kuat pun ingat hari kematian dia, buat tahlil, doa selamat. Kan biasanya orang Melayu macam tu lah. Hak tu biasa. Tapi hak kelahiran, sambut kelahiran ni, orang yang dah meninggal, adakah kita sambut kelahiran orang yang dah meninggal? Kan? Arwah bekas Nazir contohnya, contoh bekas Nazir, kita sambut kelahiran dia, buat kenduri. Tak ada apa, tak ada buat orang. Ingat kematian pernah kita buat, doa kematian, doa apa, tahlil dan sebagainya, itu normal. Tapi batang tubuh yang kita sambut ni, cerita tentang kelahiran dia. Hadirin hadirat sekalian, Nabi SAW kata, aku bawa kepada kamu Islam, dan Islam yang lalu itu payah, dan aku tinggal kepada kamu 2 benda aja. Hang pegang 2 benda ni, tak sesat. Nabi kata tak sesat. Lan tadillu. Kalau hang pegang 2 benda, lan lagi. Lan juga macam saya sebut tadi, lam nun. Tak sesat. Kita tahu Nabi kata ni, kita dengar hadis ni, kita selalu dengar. Pegang 2 benda takkan sesat. Saya datang tadi ni, saya nak datang ni, saya first time datang masjid ni. Pernah lalu depan ni, tapi jarang lah. Jadi saya pakai Waze, ni handphone saya pakai Waze. Dia ada masa tu dia lambat dia punya apa? Lambat dia punya update tu. Allah, 2 tempat tadi saya lorong lari tu yang sangat lambat tu.
Satu dekat bandar Sungai Long ke apa tadi, saya lalu Grand Saga. Tang simpang pun saya terlepas. Aduh, pening. Jadi payahlah. Satu tadi tang mana tu simpang highway yang ke Putrajaya nak mereka jadi dia lambat sikit. Lorong-lorong tu simpang tu. Jadi bila kita berpandu dengan Waze, bila saya lambat sikit tadi, saya update dia lambat update lah, dia lambat nak tunjuk jalan tu. Adakah saya uninstall, saya tutup, saya tak percaya dengan Waze, buang handphone tu yang. Tak juga, balik lagi pakai balik. Makna beriman, percaya sungguh dengan benda Allah ni. Sebab apa? Kita tahulah dia hajar, dia bawa kita tu sampai juga jalan tu. Cumanya jalan dia mana dia nak tunjuk ni, kadang-kadang kita tak pernah lalu. Kita pernah lalu, kita pernah pergi ni, tapi gak saja nak guna Waze. Kadang-kadang dia tunjuk jalan baru kat kita. Celah rumah orang, celah taman mana, kita tak pernah lalu. Tak apalah, percaya kat Waze tu. Maka Nabi SAW kata apa? Aku tinggal kat kamu dua benda. Hang pegang dua benda ni takkan sesat. Takkan sesat. Kita percaya kat Waze tadi tu, kita tahu dia takkan bohongnya lah. Kita percaya kat dia. Nabi kata takkan sesat. Tapi kita ni boleh percaya macam mana kita percaya kat Waze tu kan? Andaian lah, ini analogi lah, analogi. Kiasan untuk mudah faham. Nabi SAW dengan kita jaraknya 1400 tahun lebih dah. Sangat jauh. Sangat jauh. Andaian ini, saya buat contoh kiasan, perumpamaan. Nabi SAW kalau naik kereta api, gerabak yang pertama. Kita gerabak yang ke 1440 contoh. Sangat jauh nak sampai ke gerabak yang pertama. Di tengah-tengah perjalanan di rel kereta api itu, kebarangkalian macam-macam boleh jadi. Di tengah jalan penyamun ada, dia ambil yang gerabak ke 1000, dia corong ke lain, dia cendong ke lain, yang Nabi SAW ke lain. Mustahil atau tidak? Tidak mustahil. Maka orang yang tahu, ni jalan lain ni. Dia tengok kiri kanan hutan dia terowong tak banyak. Kalau nak pergi Kelantan tu nak kereta api kan banyak hutan yang banyak terowongnya contoh. Lain macam je ni, cerah macam pergi Johor je ni. Kalau gelap banyak pergi Kelantan, Johor banyak cerah sikit. Dia punya laluan itu, lain macam je ni. Dia ada pengalaman, dia ada ilmu. Maka orang ni, dia nak tahu dia dibohong ke tidak, dia betul ke tidak, maka panduan dia Quran dan hadis. Sebab Nabi kata, aku tinggal dua benda ni, hang takkan sesat. Peganglah dua benda ni, takkan sesat. Yang janji Nabi SAW. Tapi hari ni bila orang ajak kembali kepada Quran, orang ajak kembali kepada Nabi SAW ikut hadis, akan ada yang kata tak yakin dan sebagainya. Adalah diri dia sesuai ke zaman Nabi, boleh lah. Di zaman now ni moden ni, relevan lagi ke? Bukan aku tak percaya, tapi tapi itu ada. Tapi kita sambut kelahiran Nabi. Maulud Nabi dia yang paling kuat sekali duduk selawat tu. Dia lah pegang hela tu, dia lah pegang spanduk tu. Tapi bila lepas sambut kelahiran Nabi, kita kata Nabi bawa kepada kita Islam ni, Nabi tinggal kat kita Islam ni, hang sambut kelahiran ni, hang nak terima tak sepenuhnya Islam ni? Terimalah sepenuhnya. Ni banyak sangat berlaku kecurian ni. Apa kata kita ikut kembali undang-undang Islam, balik dia ikut hudud contohnya? Itu tak boleh tu. Ni kena kena ni kena macam-macam lah. Contoh, kalau kita kata kita sambut kelahiran Nabi, kita nak sahut apa yang Nabi bawa. Jangan kita afatuk minu Nabi ba'dil kitab wa takfuru Nabi ba'di. Hang hanya percaya sebahagian je. Sebahagian lain hang tak apa nak mau. Dalam hal ini ni, kita tanya diri kita, kita muhasabah diri kita. Aku sambut kelahiran Nabi ni, saban tahun duk sambut ni. Bukan saja ni ada siap masjid, buat baju lagi untuk JK. Ada masjid sampai saya tahu. Sebab saya calon nazir juga, tapi saya tarik diri. Tak mau, orang tempat saya suruh jadi nazir, saya tak nak, saya tarik diri. Saya tak ada nak urus nanti kan kelang kabut jadi fitnah oleh kat saya. Kita dah jumpa dia kata, ada masjid sampai guna peruntukan buat baju nak pergi belarak. Baju samping, songkok, berbagai dapat. Jadi anak qaryah ni bising lah. Orang derma kan suruh pergi buat baju untuk apa. Jadi dah lah khatam Quran dapat baju dah. Geng-geng tadarus. Ni maulud Nabi dapat baju, ni ma'ajrah dapat baju lagi, dia perjelis. Jadi benda ni jadi macam-macam lah. Macam-macam keadaannya. Hadirin tak sekalian, adakah sekadar itu saja? Maka beyond, melangkaui itu, kita hayati yang Nabi bawa kepada kita ni. Kita sambut Nabi bawa kepada kita Islam. Dan Nabi tinggal kepada kita Islam. Yang kita nak sambung ni adalah Islam yang dibawa berpandu dengan Quran dan hadis. Maka kita cuba diri kita, keluarga kita dan semua aspeknya kita merujuk pada Quran dan hadis. Kerana Nabi janji takkan sesat. Kita imanilah, kita percaya dengan sebaik mungkin. Mudah-mudahan perkara itu bagi kebaikan kepada kita. Yang kita sahut kelahiran Nabi ni, sambut itu bukan saja-saja, tapi kita nak ambil spirit itu. Itu yang pertama. Saya masuk kepada ruangan yang kedua, cabaran kita, realiti Malaysia hari ini. Saya ambil peluang yang ada kerana saya berlatar belakangkan macam saya sebut tadi, sikitlah bidang saya ini. Saya nak bagi penjelasan.
Mudah aja, bukan saya suruh terima, tak, untuk kita dengar dengan tenang dan kita yang menentukan apa yang kita dengar itu tu. Hadirin hadirat sekalian, isu-isu yang berkait di negara kita dan keliling kita, kita kena cakna. Keamanan, kemakmuran, kedamaian yang kita kecapi hari ini tidak semestinya ianya dapat dikecapi oleh anak cucu generasi akan datang. Tak semestinya, tidak ada jaminan. Kerana yang ke depan kita tak tahu apa-apa. Kita hanya berusaha ikhtiar untuk sebaik mungkin. Keamanan, kedamaian, kemakmuran yang kita kecapi hari ini, sebahagian besarnya jasa pengorbanan datuk nenek moyang kita yang terdahulu. Kita bangga dengan mereka. Susah payah mereka, perjuangan mereka menatijahkan kita anak bangsa ini hidup dalam keadaan aman, damai. Nak beribadat pun mudah. Nak mencari rezeki dalam keadaan mudah, tenang dan aman. Semua bangsa, semua agama. Hadirin hadirat sekalian, maka janganlah ada cubaan-cubaan untuk mengganggu gugat keamanan yang sedang ada ni dengan nak dicucuk dengan perkara-perkara yang boleh jadi sebaliknya. Kita bimbang, kita khawatir, cukup takut. Maka hal inilah kita kena faham dengan baik. Tuan-tuan dan puan sekalian, International Convention on the Elimination of all form of racial discrimination ataupun ICED, bahasa orang putih, Convention antarabangsa mengenai penghapusan segala bentuk diskriminasi kaum. Simple aja. Dengar dengan baik tajuk itu, Convention antarabangsa mengenai penghapusan segala bentuk diskriminasi kaum. Saya tanya tuan-tuan dan puan, tuan-tuan orang bermaklumat, orang yang pengalaman lama, istilah orang kata otai, veteran, sebahagian besar dalam masjid ni. Secara jujurnya, dalam negara kita ini yang kita sayang ini, berlakukah diskriminasi kepada agama lain dan bangsa lain? Ada atau tidak? Ada atau tidak tuan-tuan? Jujurlah, kita pun tak dengar. Betul lah. Agama lain bebas untuk beramal dengan amalan agama mereka. Bangsa lain bebas untuk menjalankan kegiatan mereka. Tuan-tuan dan sekalian, saya baca surat khabar tadi, utusan Malaysia hari ini punya surat khabar utusan Malaysia. Sebagai contoh, di laporan etnik Uyghur, saya nak sebut tak reti, UIGHUR, Uyghur di Xinjiang, China. Ni hari ni punya paper. Berlaku penindasan kepada orang Islam di sana. Ni laporan hari ni. Laporan hari ni. Mereka lebih rela mati daripada nak kena seksa tu. Surat khabar hari ni. Okey. Kenapa tak dituju kepada mereka yang memang jelas-jelas menindas agama lain dan bangsa sama tapi agama lain? Di negara India, pernah dengar nama Kashmir di India, dan ada wilayah-wilayah tertentu yang ada orang Islam, bagaimana double standardnya mereka layan kepada orang Islam walaupun sebangsa dengan mereka tapi agama lain? Kenapa tak dicondong kepada situ? Myanmar, Rohingya, orang Islam, bagaimana penindasan, dibakar mereka. Tengok tahun lalu apa berlaku di Palestin. Tak cakap lah Israel buat kepada orang Islam ni. Bukan orang Islam, Palestin. Ada orang bukan Islam juga dalam Palestin itu. Hadirin dan sekalian, negara ini ada acuan dia yang sudah berjalan dengan baik 60 tahun. Cantik, kita puji. Maka tonton juga yang jawab, tak ada berlaku diskriminasi kepada mana-mana agama dan mana-mana bangsa dalam negara ini. Kita tambah, ICED ini, convention ini benda lama, bukan benda baru. Dia mula buka untuk diratifikasi. Bahasa bombastik lah ratifikasi ni. Bahasa mudah kata tanda tangan lah. Memeterai perjanjian itu untuk menyertai convention itu. Bahasa mudah, senang kata. Mula dibuka pada 2 Disember tahun 65. Sebahagian kita mungkin tak ada lagi kot, sebahagian lah. Dan mana-mana negara yang dah bersetuju ni, yang menandatangani, mula kuat kuasanya pada 4 Januari tahun 69. Sangat lama. Tahun 69.
Puluh tahun dah. Lately ni saja timbul. 2-3 bulan. Sebulan 2 ni timbul isu ni. Yang timbulkan ni tuan-tuan carilah siapa yang timbulkan. Bukan orang kita. Tapi rakyat kita. Tapi bukan bangsa kita. Dan videonya viral baru-baru ini. Tuan-tuan puan sekalian. Negara yang sudah menandatangani ataupun ratifikasi ini, PBB. Ini under PBB. Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu. Dia banyak convention. Banyak. Ada yang Malaysia dah sign. Convention wanita, hak wanita, convention hak kanak-kanak. Okey, tak apa. Tapi yang ni tak pernah dilayan dan ignore daripada dulu lagi. Tiba-tiba lately ni, mutakhir ni timbul isu ni. Itu yang kita jadi penjelasan tu kena rakyat faham dengan sebaik mungkin. Masyarakat kena faham isu ni dengan sebaik mungkin. Hadirin dan sekalian, negara yang dah ratifikasi, yang dah tanda tangan ini, PBB akan lantik satu jawatan kuasa, panel, untuk memantau, istilahnya audit, memantau sejauh mana negara yang dah menyertai convention ini melaksanakan item dan terma yang ada dalam convention itu. Dan setiap 4 tahun akan dibentang di PBB bagaimana negara yang dah tanda tangan ini buat atau tidak, apa yang ada dalam tu. Dan matlamat ISET ni apa tuan-tuan? Equality. Matlamat dia apa? Equality. Apa dia? Kesamarataan. Itu matlamat dia. Sebab tu dia kata tak ada diskriminasi. Tajuk tu macam sedap. Sebab tu saya tanya di awal tadi, berlakukah diskriminasi di tempat kita? Tuan-tuan puan sekalian. Okey. Itu soalan yang pertama tadi. Soalan yang kedua. Tuan-tuan orang yang bijaksana, tuan-tuan orang yang cerdik. Saya tanya tuan-tuan. Kedudukan agama kita, agama Islam, dengan agama lain dan kepercayaan lain dalam negara kita, dari segi undang-undang, kedudukannya sama atau tidak? Dari segi undang-undang, agama kita dan agama lain, kepercayaan lain, kedudukannya sama ke tak sama? Tak apa, tuan-tuan jawab. Tak apa, bukan nak ada markah pun. Sekejap lagi ada makan tak? Ada, semua dapat dah. Salah ke betul semua dapat makan dah. Sama ke tak, tu je saya tanya. Ada kata tak, ada kata sama. Saya dengar macam tu lah. Ke dia tak, sama. Sebenarnya dia jawab dulu, tapi dia nak play safe. Tak, sama. Sama ke tak tuan-tuan? Okey, dengar ramai kata tak, sama. Apa sandaran tuan-tuan yang kata tak sama tu? Berpandukan apa tuan-tuan kata tak sama? Di mana tuan-tuan rujuk tu? Di mana tuan-tuan rujuk perkataan itu? Di mana Tuan Nazir? Di mana? Perlembagaan negara. Okey. Buat tu saya nak dengar. Okey. Sama ke tak? Memang tak sama. Dari segi undang-undang lah, segi balik memang tak sama lah. Tapi dari segi undang-undang saya nak jelaskan ini. Maka di mana sandaran kita? Tuan Nazir jawab tadi, perlembagaan negara, perlembagaan persekutuan. Okey. Benda ni kita kena dengar dengan teliti, dengan baik. Jangan percaya saya. Balik siasat, kaji nilai. Dan kalau saya salah, betulkan saya balik. Kalau saya kurang tepat, betulkan saya balik. Saya sangat terbuka. Tak apa, betulkan balik kalau ada salah sepanjang apa yang saya bagi tahu ni. Perlembagaan persekutuan itu adalah undang-undang paling tinggi dalam negara kita. Kita ikrar sebagai rakyat Malaysia keluhuran perlembagaan, lepas mengaku percaya ke Tuhan masing-masing, dan berikutnya keluhuran perlembagaan. Dan kita pun kata raja itu raja perlembagaan. Tuan-tuan puan sekalian, tinggi tak tingginya kedudukan perlembagaan ini, apa-apa yang dibuat, ingatlah, apa-apa yang dibuat yang bercanggah dengan perlembagaan negara, automatik perkara itu terbatal. Ingat, tingginya tu. Kalau Al-Quran kata A, yang kita kata Quran tadi tu, kalau Quran kata A, perlembagaan kata B, bertembung. Letak tepi Quran, pegang perlembagaan, kerana dia lebih tinggi. Nabi SAW kata A, perlembagaan kata B, bertembung. Letak tepi kata Nabi, pegang perlembagaan, kerana tinggi kedudukan itu. Dan itulah yang kita pegang 61 tahun merdekanya. Perlembagaan itu dibuat, didraft, digubal, dibuat oleh 5 orang manusia sahaja. Orang India, orang Pakistan, orang England, British. Dalam satu Suruhanjaya namanya Suruhanjaya Reid. Ketuanya namanya Lord Reid.
Tuan-tuan dan puan sekalian, perlembagaan itu nak diwujudkan ketika orang Melayu pada tahun 48, orang Melayu Bumiputra, 90% lebihnya Bumiputra Islam ketika itu. Mereka menolak Malayan Union yang timbul ketika itu apabila British menakluki negara-negara yang mereka takluk, dan hari ini negara itu namanya negara Commonwealth. Keseluruhannya ada 55 negara, termasuk negara kita Tanah Melayu ketika itu. Tujuan utama mereka masuk ke negara itu antaranya nak kaut hasil bumi negara itu. Bukan saya kata, Tan Sri Ko Kai Kim yang kata. Dan mereka bukan datang dengan tangan kosong, mereka bawa buruh-buruh kasar daripada negara India, daripada negara China antaranya, untuk jadi buruh kasar. Lebih kurang hampir 1 juta orang dibawa ketika itu untuk bantu mereka untuk mengaut hasil-hasil dan dibawa pulang ke negara mereka. Ini sejarah. Kita terpaksa sebut untuk orang faham sejarah asal punca perlembagaan itu. Tuan-tuan dan puan sekalian, apabila hasil bumi sudah tak banyak, sejarah menyatakan British nak keluar. Dia nak keluar adalah hasil sudah tak banyak. Timbul masalah. Hampir 1 juta buruh kasar yang dibawa daripada negara India dan China ni, nak buat macam mana? Mereka nak bawa balik, kos sangat tinggi. Mereka tidak ada keupayaan untuk bawa balik. Maka diberi cadangan untuk mereka stay di negara ini. Timbul kemarahan orang-orang Melayu ketika itu, yang menyatakan bahawa mereka ni pendatang yang didatang bawa ke sini sebagai buruh kasar. Bagaimana mungkin nak ada bagi hak kerakyatan? Timbul perbincangan, sehinggalah kebuncaknya timbul perkataan kontrak sosial. Asalnya Josoli nak beri kerakyatan, timbul ketika itu kontrak sosial. Kalau nak terima kontrak sosial ini, boleh stay kat sini. Kalau tak nak terima, antara pilihannya, mereka ini, buruh-buruh kasar ini, boleh pergi duduk, boleh pergi untuk tinggal di negara-negara yang sedang dijajah oleh British, negara lain. Okey. Yang mana yang sanggup untuk duduk, stay, maka mereka terima. Itulah namanya kontrak sosial. Datuk nenek moyang kita dan datuk nenek moyang mereka juga. 4 perkara tiang seri yang dipersetujui oleh datuk nenek moyang mereka dan datuk nenek moyang kita. 4 perkara: Islam, Raja-Raja Melayu, bahasa Melayu, hak istimewa orang Melayu. 4 ini namanya kontrak sosial. Bukan kontrak kosong, tetapi dimasukkan dalam perlembagaan negara. Dan ia berjalan dengan baik 61 tahun merdeka. Mereka boleh belajar, boleh berniaga, kaya raya, sehingga ada menduduki jawatan yang sangat tinggi. Kalau kata diskriminasi, mana mungkin begitu? Mana tak wujud diskriminasi? Tuan-tuan dan puan sekalian, perlembagaan negara ini, sejarah asalnya, tanya orang lama. Tanya orang lama. Tengok sejarah. Asal cadangannya, tidak ada perkataan Islam dalam perlembagaan. Asalnya tidak ada perkataan Islam dalam perlembagaan. Asalnya tak ada. Draft yang dibentangkan tak ada. Orang Melayu ketika itu yang ada kekuatan, kesepakatan, perpaduan yang kuat, yang utuh. Tidak ada perpecahan ketika itu. Kuatnya mereka. Maka beberapa siri perhimpunan diadakan di Kampung Baru. Dan rombongan beberapa kali Tunku Abdul Rahman pergi ke England, guna duit rakyat ketika itu, tolong beli tiket untuk grupnya pergi berunding dengan negara tersebut, dengan British, untuk meletakkan satu kedudukan yang istimewa tentang agama ni. Nak keluar, tapi kedudukan Islam ni mesti jamin yang kedudukan yang tinggi. Apa bukti? Tak ada dalam cadangan. Apa bukti tidak ada dalam draft Islam sebagai agama negara? Tuan-tuan boleh tengok 54 negara Commonwealth yang lain. Kesemua 5 negara Commonwealth 55. 54 yang lain. Tuan-tuan tengok perlembagaan negara mereka, iaitu negara yang pernah dijajah oleh British. Tidak ada dinyatakan dalam perlembagaan negara mereka tentang agama. Tak ada. Bertuahnya tanah Melayu ni dinyatakan tentang agama. Lebih bertuah lagi, agama itu adalah agama Islam. Kenapa penjajah memasukkan agama dalam perlembagaan, sedangkan 54 negara lain tak ada? Inilah kerana kekuatan datuk nenek moyang kita, perpaduan yang erat mereka, utuhnya kepaduan mereka. Maka akhirnya penjajah memasukkan juga. Tekanan itu akhirnya mereka memasukkan perkataan Islam dalam perlembagaan. Perkara 3 perlembagaan kata Islam, agama, persekutuan. Perkara 3 satu
Perlembagaan kata agama lain bebas untuk diamal dengan aman dan damai. Mereka boleh buat kuil, mereka boleh buat gereja, mereka boleh buat rumah ibadah, buat orang Buddha, tak ada halangan. Betul atau tidak? 60 tahun tak ada apa-apa pun. Tak ada apa-apa. Boleh berjalan dengan baik. Okey. Tuan-tuan kena ingat, perkataan Islam yang dalam perlembagaan itu bukan kosong. Bukan kosong, bukan saja-saja. Jangan nampak hanya baca doa masa majlis rasmi je. No. Kesannya apa tuan-tuan? Pemerintah boleh membina, boleh menyalurkan direct dana untuk apa-apa penyebaran tentang Islam, untuk menyebar luaskan syiar Islam. Nak bina masjid negara, masjid negeri, masjid daerah, nak buat jabatan agama, majlis agama, institusi agama, peruntukan untuk syiar Islam, boleh bagi direct duit kerajaan, tak ada masalah. Sebab apa? Islam agama persekutuan, ni kesan dia. Tetapi kepada agama lain, kerajaan tak boleh bagi dana direct. Directly tak boleh, indirect tu cerita lain, tapi directly tak boleh. Sebab apa? Bercanggah dengan perlembagaan tadi. Nak sebutnya apa tuan-tuan? Ini jasa siapa? Datuk nenek moyang kita. Kalau mereka tak berjuang ketika itu, akan jadi sama ajalah. Dan ISET ni yang pertama kesannya apa? Kalau dia persetujui kerana matlamatnya equality, kesamarataan, tak mustahil. Saya kata tak mustahil. Bukan hari ni, dia bukan hari ni, bukan esok lusa, tapi mungkin generasi anak cucu kita. Kenapa mesti agama Islam saja agama persekutuan? Agama lain kenapa tak masuk sebagai agama yang sama? Maka kalau bagi peruntukan untuk agama Islam, agama lain kena bagi peruntukan juga. Sebab kita semua sama. Kalau hari ini ada masjid, tepinya kerajaan bagi dana, tepi tu kena ada kuil, gereja dan sebagainya, dana kena bagi juga. Ada jabatan agama Islam, tepi tu ada juga jabatan agama lain. Jabatan agama lain kerana apa? Untuk menyelaraskan kegiatan agama mereka. Kerana apa? Kita semua sama. Ini kesan jangka masa panjang, bukan zaman kita, tapi zaman anak cucu kita. Kok tak sampai zaman mereka, tak gamaknya, takut zaman kita pun terkena. Kalau kita tak faham dengan baik isu ni. Ini kesan dia. Okey, 4 kontrak sosial tadi. Yang pertama apa? Islam agama negara, agama persekutuan. Yang kedua, perkara 181, Raja-Raja Melayu. Raja-Raja Melayu. Dari kalangan 9 orang, Raja-Raja Melayu. Raja Melayu ni orang Melayu Islam. Bumi Putra hari ini ada 69%. Yang Islam 62%. Mana majoriti Bumi Putra itu adalah Islam, Muslim. Hadirin tak sekalian, Raja-Raja Melayu ni mereka mengetuai negara dan mereka payung kepada agama Islam. Tuan-tuan, kita mungkin pernah dengar, tengok apabila yang di Pertuan Agong sebagai contoh naik tahta untuk menjawab jawatan di Pertuan Agong. Yang di Pertuan Agong, Tuanku Sultan akan bersumpah. Memulakan dengan sumpah, sebut nama siapa? Nama siapa? Nama Allah. Wallahi, wabillahi, watallahi. Itu nama Allah tu, sumpah dengan nama Allah. Di mana ambil perkataan itu? Dalam perlembagaan. Penjajah buat dulu faham. Ini orang Islam, majoriti negara ni orang Islam. Sumpah mereka ada cara mereka dengan sebut nama Allah. Dan yang di Pertuan Agong akan bersumpah di hujung tu, beta berikrar akan memelihara agama Islam. Dalam sumpah yang Pertuan Agong, dan sumpah tu ada dalam perlembagaan. Saya kata tak mustahil. Tak mustahil. Jangka masa panjang kalau diteruskan Islam, apa relevan negeri Raja Melayu? Orang lain tak ada jadi raja. Sebab kita semua sama. Mungkin kena bergilir kot nanti orang lain pun jadi raja, gilir orang Melayu lah 5 tahun. Tak mustahil. Sebab apa? Saya kata tak mustahil. Jangka masa panjang. Kalau diteruskan, sebab apa? Equality, kesamarataan. Apa istimewa sangat orang Melayu ni? Kenapa orang lain tak boleh tak? Itu. Sebab apa? Matlamatnya sama. Tuan-tuan puan sekalian, mungkin yalah, benda ni kita nak kena faham dengan baik. Bukan kita nak timbulkan huru-hara, tidak sama sekali. Tapi mereka mula cuit, kita nak kena faham ke masyarakat. Hikmah dia itu. Kita mungkin leka, Allah nak kejutkan sekejap bagi kita tersedar daripada mimpi yang panjang ini. Saya ambil tulisan Presiden Persatuan Peguam Muslim Malaysia. Beliau tulis, umpamanya beginilah, analogi yang baik. Tuan rumah, orang Melayu kita ni tinggi dengan budi pekerti. Budi bahasa orang Melayu ni tinggi. Kalau tetamu bertandang ke rumah, biasa orang Melayu akan kata, buatlah macam rumah. Itu standard ayat. Tak perlu ajar dah, dia dengar. Kita pun kata ke orang lain, buat macam rumah sendirilah. Tetapi tetamu yang datang ni gamak ke, buat macam rumah sendiri. Pi bilik anak dara atau kawan tu duk buka, pitunya pi bilik tuan rumah, bini tuan rumah tengah duk tidur, terkejut kawan tu. Komen pula, ni langsir ni zaman bila punya langsir, orang dah tak pakai langsir ni.
Ni gelas apa ni? Murah punya gelas, tak pakai dah gelas ni. Tak lama tetamu macam ni nak dapat tangan ni. Tetamu ni lama sangat dah, 60 hari dah tumpang. Bukan kata anak dara, dengan bini tuan rumah dah murat dah. Bagi betih nak, itu istilahnya. Analogi itu kalau faham-faham lah, tak faham tak boleh kata apa. Sebab apa? Tadi sejarah asal tadi tu. Sebab British kata kalau nak terima, ini dia. Tak nak terima, kamu duduk ke negara-negara lain yang sedang dijajah oleh British ketika itu. Dan hal ini dinyatakan oleh Tun Sambatan, bapa kemerdekaan zaman itu bagi bangsa mereka. Mereka duduk di negara kita. Dan ucapan beliau antaranya di Parlimen, Hansard Parlimen, menyatakan bahawa antara mafhum ayat dia kata apa? Bertuahnya mereka yang datang, dibawa sebagai warga pendatang yang bukan asalnya penduduk asal, diberi hak kerakyatan tak sampai setahun lepas merdeka. Tak sampai 12 bulan lepas merdeka tahun 57, selesai, sejuta lebih diberi hak kerakyatan. Sedangkan mereka dibawa oleh British bertahun-tahun tak dapat rakyat apa-apa. Tapi bila merdeka, tak sampai setahun diberi hak kerakyatan. Sama kata. Boleh mengundi, boleh menubuhkan pertubuhan, ada MIC MCA ketika itu. Mereka boleh menyertai pilihan raya, boleh dicalonkan, boleh mengundi. Tak ada beza apa. Tuan-tuan, kalau berjalan ke banyak negara, berapa banyak negara yang sangat suka bagi hak kerakyatan? Sangat suka, ada. Saya lahir kat Mesir. Saya membesar sekejap kat sana. Kadang-kadang kawan keturunan beranak kat sana. Balik dengan renew pasport je lah kat sana. Contoh, ada negara dia boleh bagi hak rakyat sebagai contoh, tapi tak boleh mengundi. Dia sekadar rakyat je. Nak mengundi tak boleh. Dia ada terbatasnya. Negara kita, datuk nenek moyang kita sangat berlembut dengan mereka. Bukan saja bagi kerakyatan, boleh mengundi, boleh menyertai, boleh dicalonkan sehingga jadi menteri dan sebagainya. Tuan-tuan, kalau itu diskriminasi, apa lagi lah? Takkan itu diskriminasi? Sebab tu benda yang sedang elok jangan diusik. Kita tak nak bergaduh-gaduh ni, tak nak. Jangan timbulkan. Yang timbulkan kita tahu siapa yang timbulkan benda ni. Hadirin dan sekalian, dalam bab ini ni tergugat yang tadi, perkara yang kedua tadi tu. Sebab tu saya kata kesannya lepas 60 tahun. 60 tahun akan datang kita tak tahu apa lagi. Sebab tu kita kata generasi anak cucu kita. Perkara yang ketiga dalam kontrak sosial apa dia? Antaranya bahasa Melayu. Perkara 152 Perlembagaan Negara menyatakan bahasa Melayu, bahasa negara kita, bahasa kebangsaan. Bahasa penjawat awam, urusan kerajaan penjawat awam. Bahasa pendidikan negara, urusan pendidikan negara adalah menggunakan bahasa Melayu. Perlembagaan Negara perkara 152 mesti lebih. Sebab apa? Tuan rumah ni orang Melayu, bahasa dia bahasa Melayu, bahasa negara, bahasa penjawat awam, bahasa pendidikan negara. Perkara 152 perlembagaan. Kita hormat perlembagaan. Mereka hormat, kita hormat, pakat hormat. Maka itu dinyatakan beberapa bulan yang lepas di sebuah negeri di selatan tanah air. Kan ada surat diedar panggil mesyuarat dalam bahasa Mandarin Cina. PBT, mesyuarat PBT tak salah saya. Sedangkan perkara 152 adalah bahasa Melayu, itu urusan penjawat awam semua bahasa Melayu. Akhir sekali ditegur oleh Sultan Johor ketika itu. Minggu lepas, negeri tuan-tuan, ibu negeri tuan-tuan di Shah Alam. Shah Alam bukan sebenarnya Shah Alam, majoriti orang Islam Melayu. Signboard sainis jalan dinaik dalam bahasa Cina. Akhir sekali ditegur oleh Sultan. Takkan tak faham kod 60 tahun merdeka dah. Ini tak tanda tangan lagi. Kalau dah tanda tangan, tuan-tuan, saya tanya kawan saya. Saya tanyalah, sebelum saya cakap ni saya tanya. Kawan saya adalah hak posting mengajar di sekolah jenis kebangsaan. Saya tanya bahasa kaya, bahasa saya lah orang Kedah. Hang ngajak di sekolah tu, hang ngajak guna bahasa apa? Dia tahu Melayu. Betul, saya kata hak orang lain. Tengok dia kata kalau cikgu tu bangsa tu, dia ajar bahasa ibunda mereka. Kalau orang Melayu cakap bahasa Melayu lah, takkan cakap bahasa Tionghoa, mana reti dia tu. Bahasa Cina, Melayu, bahasa Timur, mana reti. Adalah beberapa orang pelajar tu kan yang ambil subjek agama ni, belajar agama, hak Islam ada tu. Ada juga anak Islam sekolah kat situ. Dia kata kalau subjek lain guna bahasa ibunda mereka lah. Sedangkan perkara 152 adalah bahasa pendidikan. Pernah tak kita congkel, pernah tak kita ungkit benda ni? Tak pernah bunyi pun. Kita pun tak kata apa. Padahal kalau ikutnya semua kena bahasa Melayu. Kalau ikutnya sebenarnya satu sekolah pun sebenarnya cukup dah. Itu untuk perpaduan sebenarnya. Macam mana Indonesia, macam mana Thailand, macam mana Singapura, hanya satu sekolah saja, sekolah kebangsaan. Inilah yang mewujudkan perpaduan sebenarnya. Hadirin hadirat sekalian. Yang keempat yang dibimbangi itu, yang disebut ni, yang saya sebut ni bukan saya sebut ni tuan-tuan.
Ini adalah tulisan Tun Abdul Hamid. Siapa Tun Abdul Hamid itu, tuan? Mantan munda-mandir tanpa jawatan. Mantan mantan ketua hakim negara Tun Abdul Hamid. Tulisan beliau 3 minggu lepas lebih kurang dalam utusan Malaysia. Dan yang saya sebut ni saya copy paste ayat beliau. Dan juga tulisan Tan Sri Abdul Aziz. Siapa Tan Sri Abdul Aziz? Pakar Perlembagaan Negara. Tajuk besar tulisan beliau, hanya orang gila yang setuju ISAT ini. Itu ayat dia, bukan saya kata. Dia kata mereka ini duduk di lapangan. Mereka duduk di lapangan yang mereka tahu kelompongan yang itu. Undang-undang ni kalau diteruskan juga bahaya yang menanti. Kalau orang kampung mungkin kata, siapa hang cakap orang kerti apa? Tapi yang cakap ni mantan ketua hakim negara, pakar perlembagaan Tun Abdul Hamid, Tan Sri Abdul Aziz sebagai contoh, dimuat naikkan dalam utusan Malaysia. Tuan-tuan puan sekalian, yang paling dibimbang perkara 153. Perkara 3 agama Islam, perkara 181 Raja-Raja Melayu, perkara 152 bahasa Melayu. Lepas ni mungkin tak mustahil bahasa Melayu saja ke, bahasa lain kena sama juga. Sebab apa? Sebab ISAT ni tujuannya sama rata. Apa istimewa sangat? Itu diskriminasi itu kerana bahasa Melayu je, bahasa lain tak boleh kan? Itu bahaya ada. Dan yang keempat adalah hak istimewa orang Melayu. Sebab apa? Sebab apa penjajah masukkan ni? British masukkan juga. Sebab mereka tahu 90% lebih ketika itu adalah orang Bumiputera ni penduduk asal. Tuan rumah dia kena ada lebih lah sebab dia penduduk asal. Hang pendatang je yang duduk asal dia kena lebih sebab dia tuan rumah. Mana sama tuan rumah dengan tetamu? Tuan-tuan mempunyai ini yang disebut oleh beliau. Perkara 153 ni dinyatakan spesifik dalam tu. Untuk tuan rumah ni Bumiputera termasuk Sabah Sarawak, dia mesti lebih. Dan ada badan institusi yang dibina untuk menjaga mereka, antaranya MARA, Majlis Amanah Rakyat sebagai contoh. Ada MRSM, ada UITM sebagai contoh. Untuk tempat Bumiputera ni ada tempat. Nak mesti lain ada, tapi competition persaingan dia sengit. Tapi kalau terlepas ni ada lagi ni untuk bumi ni nak tolong ni. Sebab mereka ni ramai. Tuan-tuan dan puan sekalian, isu ni sebenarnya kalaulah kita semua ni Bumiputera ni, orang Islam, majoriti orang Islam lah Bumiputera ni, pakat pemberi zakat, tak ada siapa asnaf. Munasabah lah, ada zakat asnaf tak ni, aku nak bagi zakat, aku kaya zakat ni, aku dah tak tahu nak bagi kat apa zakat aku ni. Munasabah macam negara Kuwait, orang lebih kaya, lebih ramai daripada orang miskin. Tuan-tuan dan puan, saya cakap ni saya orang Kedah. Saya kampung saya Kedah, Pendang. Kegiatan ekonomi utama Toreh Getah dan Bendang. Dua ni. Sebab dia jauh dengan laut, dia tak ada laut, dia tak ada nelayan. Jiran daerah saya Pokok Sena, Baling, Sik antaranya. Ni musim hujan ni tuan-tuan, musim hujan. Sebagai contoh. Ekonomi utama mereka, pendapatan utama mereka getah. Tuan-tuan tak apa, banyak duit, cucuk je kat dinding tu keluar duit. Mulut rimau bagi duit dah. Mereka, saya membesar dengan duit getah. Ayah saya penoreh getah, buat getah, penoreh sawah Bendang. Tu je. Ni musim hujan ni, kalau toreh getah keluar apa tuan-tuan? Keluar air, tak keluar getah. Tapi ada baru ni kata toreh jugalah waktu hujan pun. Pening. Tak apalah tuan-tuan, cari dah siapa kata tu. Ada ni nak sekalian, sekilo berapa ringgit lah getah? RM1 apa gupang Minggu lepas sekilo tu lah. Dah lah toreh keluar air. Nak boleh nak keluar, nak boleh, bukan fikir nak makan esok ni tak tahu lagi ni. Ni bulan 12, next year, next month, anak nak naik sekolah, bajunya, kelengkapannya, yuran-yurannya, tak lari ratus dan ribu ringgit akan habis. No, belum fikir anaknya sekolah, esok nak makan apa pun belum tentu lepas. Dengan RM1.80 tu pun sekilo, nak dapat apa tu belum tentu dapat lagi. Allahu Rabbi, ramai sangat Bumiputera orang Islam yang masih terpinggir. Hadirin tak sekalian, saya tak nak ulah lah pasal bajet betul surah kat online lah. Tapi nak sebutnya apa tuan-tuan, kalaulah pakat senang belaka dah munasabah lah, ini masih ramai lagi majoriti Bumiputera yang terpinggir, susah. Tuan-tuan tak apalah pergi ke negeri yang terpinggir, yang agak pendalaman, yang daerah-daerah agak pendalaman.
Allah Rabbi, sebagai contoh tempat saya sebut tadi tu. Mara ni sebagai contoh, ada MRSM, ada UiTM. Dia tak mungkin dihapuskan nanti jadi gajah putih. Tetapi poin dia, semua mesti dapat manfaat yang sama daripada institusi ini. Tak boleh Bumi Putera aja. Itu zalim, tu diskriminasi. Dia mesti sama rata. Ini kesan jangka masa panjangnya. MRSM ditubuhkan untuk bantu anak-anak orang Bumi Putera yang asalnya susah miskin lah, asalnya. Tuan-tuan tahu atau tidak, 10% kota dibagi kepada, beberapa tahun lepas 10% kota kepada bukan bumi. Tahu kalau 100 orang masuk, 10 kena bagi kepada bukan bumi. 2 ataupun 3 Sabtu yang lepas keluar dalam surat khabar Sinar Harian, boleh semak kenyataan daripada seorang orang besar. Dia orang besar, dia jaga Mara ni, tapi dia bukan Melayu, tapi dia jaga Mara. Hebat, dia bukan Melayu tapi dia jaga Mara. Dia kata mereka dalam cadangan nak tambah lagi kota kepada bukan bumi. Dia kata, surat khabar Sinar Harian 3 minggu lepas lebih kurang, boleh tengok, nak tambah lagi 10% itu nak tambah lagi. Dalam keadaan kita masih ramai terpinggir, masih ramai yang susah. Hadirin sekalian, itulah cabaran yang disebut cabaran itu. Hadirin sekalian, apa lagi kesan perkara 153 Perlembagaan Negara ni kalau diteruskan? Sebagai contoh, tanah reserve Melayu. Apa istimewa mesti ada tanah reserve Melayu? Orang lain tak boleh tanah reserve juga kah? Kalau nak reserve semua dapat juga. Kalau tidak, jangan semua ada. Semua sama dia boleh beli. Sebagai contoh, Sungai Merak, tepi Putrajaya. Mungkin tuan-tuan ada yang tanah kat situ. Itu tanah reserve Melayu tu. Tanah reserve Melayu. Kalau kita duduk kat Sungai Merak, macam dekat kampung. 5 minit lepas tu masuk Putrajaya, beza. Pembangunan yang begitu pesat, pusat pentadbiran dan Sungai Merak sebelah dia sebenarnya. Tapi itu tanah reserve Melayu. Bayangkan kalau bukan reserve Melayu, tak tahu nak kata lah naik apa dekat situ. Tapi nak kontrol itu hanya untuk orang Melayu saja boleh memiliki itu. Kesannya. Itu sebagai contoh. Kalau diteruskan juga, apa function lagi reserve itu? Mesti semua sama je lah. Kesan dia. Apalagi askar regimen Melayu. Apalagi di bumi beasiswa Bumi Putera. Anak-anak tuan-tuan yang cerdik, yang pandai, nak melanjut pelajaran, ada scholarship, kota scholarship untuk Bumi Putera. Kalaulah diteruskan juga ISET ni, apa function, apa utak, apa lebihnya Melayu? Bumi Putera mesti semua sama. Sebab sama warga negara. Mesti kalau kau dapat scholarship, aku juga dapat. Kalau tak dapat, semua pakai tak dapat. Kesan dia. Apa lagi? Diskaun beli rumah. Tuan-tuan beli rumah untuk Bumi Putera ada diskaun atau tidak? Ada. Berapa peratus? Saya tak ingat, lama dah tak beli rumah. Tapi ada diskaun. Adalah. Untuk bumi dapat, tak bumi tak dapat. Kalau diteruskan ISET-nya, kenapa mesti ada diskaun untuk bumi je? Semua mesti dapat kalau nak bagi. Dan kalau tak bagi, jangan bagikan semua. Apa lagi antaranya? Tuan-tuan mungkin ada sini orang berniaga, masuk tender berniaga. Ada kota tak untuk Bumi Putera? Ada kota untuk Bumi Putera. Dan lesen perniagaan, lesen berniaga, sesuatu lesen perniagaan itu dibuka, juga ada kota untuk Bumi Putera. Kalau diteruskan lesen ni, Bumi Putera kena bersaing lebih tinggi lagi. Kerana apa? Kerana tak ada istimewa, tak ada lebih pun bumi dengan bukan bumi, semua sama aja. Hadirin tak sekalian, ini yang dibimbangi, yang saya sebut nama-nama mereka tadi ni. Ini kesan jangka masa panjang. Bukan zaman kita mungkin, tapi zaman anak cucu kita. Dalam keadaan ini kita mengharapkan kenyataan yang kukuh bahawa takkan diteruskan, ini yang kita harapkan. Tuan-tuan sekalian, ini sebagai satu matlamat, tujuan saya satu saja, untuk kita faham isu ni. Kalau timbul masa-masa akan datang, sekurang-kurangnya kita dah faham isu ni dengan sebaik mungkin, untuk kita boleh terangkan juga, fahamkan juga kepada anak cucu kita, waris yang bakal mewarisi negara kita ini. Dan hal ni saya sebut tadi, ada orang kata kat saya, ada orang tanya kat saya, dia kata, tak bimbang lah, kontrak kan, nama pun kontrak sosial, takkan nak batal kontrak, mana boleh, kan dah dalam perlembagaan. Okey, soalan yang terakhir saya untuk malam yang terakhir dah, saya tanya tuan-tuan, perlembagaan negara yang kita sebut tadi boleh diubah atau tidak? Boleh dipindah atau tidak? Di mana nak ubahnya? Di mana? Masjid ni tak boleh, masjid Jamek ni tak boleh. Di mana? Di parlimen. Macam mana cara dia? Cara dia macam mana? Berapa? 2/3, 2/3 setuju untuk pindah. Boleh pindah tak perlembagaan tu? Boleh pindah tak Ji? Perlembagaan boleh pindah atau tidak? Boleh. Di mana? Parlimen. Tuan-tuan jawab juga tadi.
Macam mana caranya? 2/3, 2/3. Okey, boleh ubah? Boleh ubah. Macam mana? 2/3 undi di parlimen. Keseluruhan member of parliament ada 222 seat members. Kalau 2/3 lebih kurang anggarannya 160 something lah lebih kurang. Kalau 160 orang ni setuju nak dikatakan agama Islam bukan agama persekutuan atau agama lain sama juga, raja-raja Melayu ke, bahasa Melayu ke, hak semua orang Melayu ke dibuang ataupun sebagainya, boleh atau tidak? Boleh. Sebab itu jangan main-main dengan benda ni. Ini ada orang kata jangan bimbanglah ramai orang Melayu dalam tu. Saya nak kata macam mana? Ini juga ditulis oleh orang yang beramal dengan undang-undang. Umpamanya ayam kampung, ayam bandar. Ayam bandar dengan ayam kampung mana lagi cerdik? Ayam kampung ni tengok orang dia lari. Ayam bandar makannya dedak. Betul? Dia tak gaduh cari makan. Tuan bagi makan. Dedak. Senang sihat dia. Tengok ayam bandar, sihat gemuk. Tokek dah ambil pisau asah dah. Tokek ambil pisau asah. Ayam bandar buat apa? Makan dedak ah. Dia lari tak? Ayam kampung bukan kata pegang pisau. Tuan lalu pun faham kot. Faham kot. Tak faham tak apalah. Okey tuan-tuan dan puan, mudah-mudahan sikit sebanyak perkongsian saya itu memberi manfaat, memberi kebaikan. Saya buka untuk soalan kalau ada nak tanya. Saya ada pembetulan, ada sila betulkan. Kalau ada yang nak tanya, nak penjelasan ataupun nak berbetulkan apa yang silap, saya buka seluas, saya silakan. Kalau ada, saya buka. Tuan Haji belah kanan, belah kiri depan. Tak ada tu kira okey dah. Kalau tak ada apa, saya berhenti di sini dulu. Saya minta maaf banyak-banyak. Mudah-mudahan kita dapat manfaat, mudah-mudahan kita dapat kebaikan yang banyak dari pertemuan pada malam ini. Yang baik pada Allah, yang kurang tak kelemahan saya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zidna rizqan halalan katsira. Tambahkanlah kepada kami ya Allah rezeki yang halal lagi berkat. Wa imanan kamila, iman yang sempurna. Wa uluman nafi'a, ilmu yang bermanfaat. Wa sihatan jayyidah, kesihatan yang baik. Wa zakaan aliyya, kepandaian yang tinggi. Wa qalban safiyya, hati yang bersih dan tenang. Wa nasran azima, pertolongan yang banyak kepada kami. Wa khuluqan azima, kurniakanlah kepada kami akhlak yang baik. Rabbana atina fid dunya hasanah, berilah kebaikan kepada dunia kami. Wa fil akhirati hasanah, kebaikan pada akhirat kami. Wa qina azabannar, selamatkan kami daripada api neraka. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabbihi wa barik wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.